Bismillah. Siapa dulu? Soal jauh ya? Hah? 47 keempat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, keempat suci daripada haid dan nifas. Situ. Betul. Betul tak? Yalah yang keempat. Syarat baru mula. Syarat wajib sembahyang. Mana bila ada syarat ni, wajib dia kena sembahyang. Satu lagi syarat sah. Kalau ada syarat tu baru sah. Tak ada syarat tu tak sah. Dia ada dua tu. Satu syarat wajib, satu syarat sah. Di sini syarat wajib. Mana ma yatawaqqafu sihhatus salah. Benda yang terhenti sah sembahyang tu. Kalau tak ada dia tak sah. Syarat wajib sembahyang seorang tu 6. Pertama, dia nak sembahyang mesti dia Islamun. Ya. Tidak wajib sembahyang atas orang kafir. Tidak wajib qada sekiranya ia masuk Islam. Tak wajib qada. Ni kafir mana ni? Kafir asli. Bukan dia kata kafir orang asli. Kafir asli. Dia keluar perut dia memang kafir. Hewan nak kafir. Kalau kafir bukan asli, wajib qada. Kafir murtad. Ya, dia murtad 3 tahun. Kemudian masuk balik Islam. Sembayang dia 3 tahun dia kena qada balik. Puasa dia kena qada. Semua kena qada balik. Dia panggil taglizan alaihim. Tuhan denda dia. Kau dah dapat cahaya Islam, kau duduk dalam gelap kafir. Kau dapat cantik bersih Islam, kau duduk dalam longkang kekufuran maknanya, ya. Atau Tuhan denda. Berlainan orang yang asal kafir, tiba-tiba dia masuk Islam. Ketiga itu masuk dalam ayat in yantahu yughfar lahum ma qad salah. Sekiranya mereka berhenti daripada kekufuran, yughfar lahum ma qad salah, diampunkan segala dosa dia. Ya, itu beza. Jadi syarat wajibnya Islam. Tidak wajib sembahyang atas orang kafir, tapi dia kena mutalabah, dia kena akhirat dia kena azab. Ya, sebab dalam ayat kata ma salakakum fis saqar. Ya, orang tanya kenapa kau masuk dalam neraka sakar ni? Orang kafir kata walam nakum minal musallin. Kami tak sembahyang di dunia. Jadi bermaksud dia wajib orang kafir itu sekarang juga berhenti daripada kekafiran dia. Wajib atas dia tu. Ya, dan dia mengucap satu masuk Islam dan sembahyang dan menunaikan kewajipan yang lain. Wajib. Bermakna dia kena dua tuntutan tu. Di akhirat dia kena. Di dunia tak. Di dunia kita tak boleh paksa. La ikrah fi din, tak ada paksaan bagi orang kafir. Sebab kita paksakan datang masalah lain. Ya, dia bohong lah macam-macam kan. Sebab Islam nakkan kesucian ikhlas dia masuk. Tak boleh paksa. Ada pula orang yang menjual kepala dia baca ayat untuk kita pula. Kita suruh semayang la ikrah fi din kali. Kau tanya kau orang kafir kau Islam tanya. Dia baca ayat tu. Ada tu imam masjid pula baca. Ada anak murid, cucu dia mengaji pondok. Dia berlawan atuk dia kata la ikrah fid din, tak ada pasal agama. Itu ayat di kafirin tu. Atuk tu mengi-mengi, rupa atuk memang bodoh tu. Ayat tu untuk apa? Untuk orang kafir. Ya, orang kafir kita tak boleh paksa. Adapun orang Islam paksa. Apa beza? Paksaan kita Allah Taala paksa orang Islam sebab apa? Lirrahmah, kena rahmat atas kita. Macam ibu rotan anak. Ya, cikgu rotan anak murid. Dia rotan tu rotan kasih sayang supaya budaknya jadi teruk. Tu beza dia. Ya. Ada rotan di takzib, itu memang Tuhan nak azab soal akhirat orang kafir lain. Jadi maknanya memaksa, mewajibkan ada dua satu. Kalau bagi orang kafir tu kita tak paksa dia. Ya, mendatangkan masalah ni. Kena masuk dengan ikhlas. Adapun orang Islam itu taklif syar'i. Tuhan paksa wajib. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang diberi pahala bila kita buat dan dia azab bila tinggal. Bermakna Tuhan paksa je sebab Tuhan sayang. Tuhan tak mahu kita terjun neraka. Tu. Yang kedua, balik. Mana sampai umur.
Balik iaitu cukup umur untuk menanggung kewajipan agama. Taklif syar'i dia kena tanggung. Bila cukup umur, maka tidak wajib sembahyang atas kanak-kanak, tetapi sembahyang sah jika sudah mumayyiz dan wajib disuruh. Siapa wajib? Maknanya ibu bapa dia wajib. Kalau ibu bapa dia tak suruh sembahyang, ibu bapa dia akan terkejut neraka gitu. Ya, muru auladakum bis-salat iza balagal sami wa tibuhun iza balagal ashar. Suruh anak kamu dengan sembahyang bila umur dia 7 tahun dan rotan 10 tahun. Bermakna atas ibu bapa. Adapun diri budak dia tak balik, dia tak kena apa lagi. Jadi kalau kita nak latih dia, maka wajib ibu bapa menyuruh dia sembahyang. Nabi suruh dalam hadis dan kias yang lain. Dan suruh jika sudah genap umurnya 7 tahun dan dipukul, wadribu, rotan dia apabila sudah genap umur 10 tahun. Tahun apa? Kamariah. Anak-anak kita kalau lahir, cucu ke apa, tanda ikut bulan Islam kan. Ya, bagi nak kira masuk mudah. Sebab ulang Islam biasa dapat 28 ni kan ni. Dapat 29, 29 jangan 30. 31 tak ada terus. Ketiga, berakal. Tidak wajib sembahyang atas orang gila. Ya, maknanya bila dia gila bukan ta'addi. Kalau dia gila sendiri tu wajib qada. Ya, kalau nak hilang akal, tuan-tuan balikkan ambil apa? Kain perca tu, jenis ke kan? Ataupun kain cokin letak dekat tengkuk gesik. InsyaAllah hilang akal. Daripada zuhur sampai zuhur esok. Kesalahan dia. Kalau dia buat macam tu, hukum wajib qada. Itu ta'addi, dia usaha sendiri. Yang ni gila asli, memang dia gila. Ya, atau penyakit dia tak boleh elak terlain. Macam mabuk juga lah. Dia mabuk minum arak, dia wajib qada sembahyang. Kalau dia mabuk tak sengaja, itu lain gitu. Kena berakal. Tidak wajib sembahyang atau orang gila. Ya, ada satu masjid saya masuk sembahyang isyak, berhenti sembahyang tu, terperanjat dengan imam-imam pun keliru. Tengah sembahyang ni suatu orang masuk, dia pun takbir, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubah, dia baca tahiyat dengan qiyam, terperanjat lebih bawah. Rupa lepas tu tak habis sembahyang balik keluar. Rupanya akan wayar putus. Wayar putus pun pergi masjid. Kalau tak pergi masjid, terlebih teruk dia bayar wayar putus. Wayar tak putus pergi masjid. Ya. Tapi yang tak pergi masjid tanya, wayang kau putus ke? Ya. Orang tu akal tak ada pun nak sembahyang tadi. Itu maknanya dia tak wajib. Keempat, suci daripada haid dan nifas. Darah kotor perempuan, haid satu dan nifas, maka tak dibenarkan sembahyang. Kalau sembahyang haram hukum dia itu. Ya. Kita tanya, apakah satu perkara benda wajib kita buat boleh dosa? Kita sembahyang boleh dosa. Engkau itu betul ada sembahyang dosa pula di dalam keadaan haid dan nifas. Ya, nufasa wal haid. Haid mana atau nufasa orang nifas dia pergi sembahyang je. Maka itu hukum dia haram. Atau puasa. Dia puasa Ramadan, 5 minit lagi nak buka. Tiba-tiba uzur sampai. Oh lah, 5 minit sayanglah, puasa juga dia. Dia niat puasa juga haram hukum dia. Dia wajib berbuka tu. Dan bila kita berbuka dia dapat pahala. Saat tu kan. Sebab kita mematuhi syarat kena padam dengan puasa tu. Ya, sebab tak dibenarkan waktu tu. Kelima, sejahtera mata dan telinga. Tengok dia kait mata telinga. Sampai sekarang tak ada orang yang dua-dua ni alat ni serentak terhapus. Tak ada. Kita tak pernah jumpa. Mata dia buta, telinga dia pekak, kita tak pernah jumpa. Kalau ada boleh masuk hari ini dalam sejarah. Kalau ada ni gila kan. Ni alat komunikasi. Dia buta. Kan? Dia buta. Tapi telinga dia boleh lagi. Orang panggil dia dengar. Kalau dia pekak, mata dia nampak. Orang lambai dia boleh nampak lagi. Tapi kalau orang lambai dia tak nampak, orang sound dia pun dia tak tengok, habis kan. Dia pun tak tahu siapa dia, kat mana dia. Oh gila kan. Sebab tu tak pernah jumpa lagi kan? Tak pernah kita jumpa lagi. Tak tahu tuan-tuan dah jumpa. Dia ni buta dan pekak. Tak ada. Allah punya rahmat dia tengok dan. Biasa kalau dia pekak, mata dia berfungsi. Kalau dia buta, telinga dia berfungsi. Ya, sebab kalau dua ni habis dia jam. Dia tak tahu apa. Sebab tu kalau dua ni kena,
taklif syar'i tak kena kat dia. Orang nak wajah semayang, cakap dia tak dengar, tunjuk je hamba, habis. Tunggu sampai ajal je lah. Mungkin dia mati cepat kot, tapi kalau ajal dah sampai tak mati kot. Mana sejahtera mata dan telinga. Tidak wajib semayang atas orang yang buta dan pekak. Ya, dia buta, kemudian dia pekak, dia nak semayang, jangan dia azan pun tak dengar, kiblat pun tak nampak, orang pun tak nampak. Dia nak kabur orang, dia pun tak tahu, dia takkan panggil orang sebab dia tak dapat mengesan. Kalau dia buta, telinga dia dengar, dia boleh mengesan. Oh, ni ada suara orang, ada tolong sikit saya, boleh. Ini orang cakap, dia tak dengar. Nak pandang tahu, oh gila. Yang kena penyakit ni maut je. Itu kalau buta zahir. Kalau dalam pekak dan buta, khatamallahu ala qulubihim wal nabis summun butmun umyum fahum. Itu cukup enggak pekak, tulia apa semua ada ni. Dan berlaku sejak dari lahir ya. Kalau benda tu arid, ada kena tanggung, dia buat pekak sendiri, tak boleh. Sejak pada lahir begitu keadaan dia, atau sebelum memayis sekalipun itu boleh bercakap, walaupun sekali dia boleh bercakap. Dan jika berlaku selepas memayis, maka wajib ia sembahyang. Kalau tak boleh, mana hukum tergantung kat dia. Habis. Yang keenam, sampai seruan Islam kepadanya. Orang yang tidak sampai seruan Islam kepadanya, umpama ia tinggal di kemuncak gunung, seorang pun tak ada, di kawasan Gimau yang tinggi, atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia, tidak wajib atasnya semayang, sebab dia nak rajau macam mana ya. Yang ada bukan jahil, tak kerti, dia mutajahil, dia menjahilkan diri sendiri. Habis. Itu syarat apa dipanggil? Syarat wajib. Mana bila ada syarat ni, seorang wajib. Bila dia Islam, dia balik, berakal, suci, sejahtera, khawas tadi, dan sampai seruan, maka wajib dia semayang. Kalau tak semayang, tak buat ibadat yang lain, maka hukum dia tergantung atas di kesalahan azab yang besar. Kalau dia tak minta ampun, tak bertobat. Kemudian yang ni syarat sah pula. Mana ada syarat ni, baru semayang kita sah, ibadat sah. Kalau tak ada, tak sah. Itu beza ya, antara syarat wajib dengan syarat sah. Untuk mengesahkan semayang pula, selain daripada Islam berakal, sebelum masuk mengajar semayang disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Ya, dia dah Islam dah, berakal dah, ya, dan tidak pekak, tak apa semua kan, dah boleh. Maka kena masuk syarat ni pula, dia kena ada apa syarat kedua ni, syarat sah. Pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ya, mana dia jangan berhadas kecil ataupun besar, tak layak dia untuk menghadap Allah Ta'ala. Kalau ada kecil, dia kena selesai ambil semayang. Kalau ada besar, dia kena mandi kan. Kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Mana kena suci? Suci mana? Suci syar'an, pada syarak. Ini kalau tak mengaji fiqah, ni masalah kan. Bila nak bersuci, kita gunakan alat penyuci air. Bila nak suci pakai air, kena kenal hukum air. Ni air pun tak kenal. Air yang sifat dia suci dan menyucikan, air apa makcik? Tahu, aku tahu air kopi. Air kopi jiwa tu kembali makcik ni. Air tu lah, air paip tu. Air paip tu apa nama dia makcik? Nama dia air paip dia. Nabi bercakap, orang pun suci macam ni, aku buat macam ni. Dia buat satu perkara dengan ikut-ikut. Habis jawab dia. Ya, itu banyak memang faul jawab dia. Ya, maka dia pun basuh baju dia. Dia tengok orang basuhnya mana dulu. Ya, dia buburnya serbuk apa? Pencuci tu dalam mesin, dia kocak-kocak. Lepas tu dia celup baju dia. Baju tu tengok, kalau baju tu katakan hangit, berpeluk, itu boleh tahan lagi. Kalau baju tu ada najis, habis. Dia celup aja, sedangkan air tadi tak cukup 2 kolah dan bukan air mutlak. Habis. Dengan baju-baju tu jadi najis. Kemudian dia ambil pula baju lain, masuk, habis najis. Kemudian dia buang, dia curah air lain. Dia celup lagi, air tu tak jadi mutlak najis. Sampai hilang dia punya buih. Lepas tu dia cium hingga terbau kebersihannya. Oh, siapa ajar dia? Ustazah dalam senyo wal toshiba. Tutup guru dia tu. Ya, dia cium. Mana ada mazhab kata cium pakai besar bersih. Ya, maknanya apa? Dia pakai air mutanajis. Bawa pergi semayang. Sebab semayang tak kesan.
Dia sembahyang tak berkesan, sembahyang tapi perangai tak ubah. Bukan bagi belum seluk dalam lagi dah ni. Ni baru hukum fiqh dah out. Jaga dia. Bila Nabi kata tersebut bersuci je, dia kena tahu alat suci. Bila alat suci air, dia kena tahu hukum air. Mana air mutlak, mana air mustakmal, mana kait lazim, munfak, mujawir, macam-macam nama air dia. Ya, namun tak pernah dengar dah. Aku dengar air kopi, air teh Milo. Itu air melantak. Sebab tu ada restoran melantak lagi. Kan? Ada satu tempat nama restoran melantak. Oh, dah tak ada nama lain. Oh. Habis. Jadi bila air je dia kena kenal mutlak. Bila mutlak dia ada dua hukum. Dia ada dua sifat, suci lagi menyucikan. Baik orang perempuan jaga, bila dibasuh baju kena jaga. Cuci dibasuh siang ikan semua dia kena jaga. Darah ikan aja tak najis. Sekarang dia siang ikan, bukan? Maka dimasukkan ikan tu dalam besin, dalam mangkuk. Air tu jadi apa? Mutanajis. Kan? Dia pun kosek-kosek dia buang, dia cuci. Tangan dia tadi kena kan? Dia pegang kepala paip. Kepala paip apa hukum? Mutanajis. Dia tak pasang lah. Tangan dia tadi tu ada kena mutanajis. Ma'ul mutanajis. Kemudian tangan tu pegang kepala paip. Jadi kepala paip hukum dia sudah mutanajis. Kan dia pun basuh balik, dia tutup, tangan dia mutanajis. Dia tak pasang. Dia basuh baju. Ya, macam tu juga basuh. Kepada baju tu pun yang basah, dia pun sidai baju. Baju tadi tangan mutanajis, pegang baju sidai. Apa hukum baju tu? Tak halus sebenarnya. Sebab kena ajar perempuan kita semua basuh-basuh. Ya, sampai anak 5 basuh baju pun tak kerti. Wah, perempuan bohong perempuan ni. Hari-hari dia basuh baju aku. Basuh macam Jepun boleh dia kata. Ni Jepun basuh syar'an pada syarak. Kalau syar'an tak lurus tu yang semayang kita masalah tu. Ya, yang salah kena cek betul. Wih kan kau tengok. Abang nak tengok kau basuh. Puh, abang kau dah 5 anak pun nak tengok aku basuh tu. Tak kira dulu aku jahil. Sekarang aku dah berilmu. Kan kena test betul sebab ni bahaya nak pakai. Betul dia kata pastikan pakaian itu suci. Suci mana? Syar'an pada syarak, bukan pandangan orang. Kau pandangan orang kau tengok, oh ada bersih cantik je. Habislah jawab dia. Ya. Surau, oh banyak kan. Bawa anak kecil-kecil. Anak kecil pula macam cocorot. Tahu. Dia punya liau masuk, keluar masuk. Kasut tak pakai. Dia pergi menapak kat luar. Lepas tu dia masuk balik dalam surau balik. Habis talwis satu surau. Jaga tu ya. Anak-anak kita jaga, bukan tak bagi datang. Ya. Kan jadi mak tak kerti kawal anak. Anak di liau ni, jangan leh. Lah mak macam pondan siam ngubur. Orang dulu kan kalau ada anak dia jeling je anak takut. Dia garang kena tempat. Ini anak buat silap jangan dia pening kepala tengok dan dia buat mengganggu orang lain. Ya, sebab kita kena beri betul syarat-syarat kita nak pergi dan surau masjid. Dan kita masuk masjid tak pasal kita buat dosa kan. Ya, kita pula mengotorkan masjid. Sebab apa tak mengaji fiqh? Punca dia tak mengaji fiqh. Basuh kaki orang kita tengok tak kena kan. Ya, kaki dia basuh sebab kotor. Sekali basuh kaki, sipal dia tak basuh. Kemudian kena masuk sipal baik, habis balik basuh kaki kiri pula, sarung balik sipal, mutanajis balik ni masjid surau semayang, habis out. Nak basuh tu kena basuh dengan sipal kan, dia basuh, pastikan biar dia jalan. Oh, itu pun kadang-kadang macam-macam dan kadang jenis sayang sipal, pergi sipal bawa kasut masjid 2,000 harga. Dia tengok orang sorok kasut. Lepas tu dia berjalan, dia tapak kaki. Ya, kaki ayam dia berjalan, dia dengan ayam sama. Tempat-tempat kotor kaki basah dia. Kalau kering sama kering boleh ihtimal. Kalau kering sama kering, kita tangan kering, babi bulu kering kita pegang, tak ada apa lagi kan. Orang kata mengaji dia tak mujawazah. Dia jangan satu basah sama basah, satu basah tak boleh. Ya, kaki kita basah, tempat tadi nak hukum dia apa? Najis hukmi. Bila kita pap je habis, dia jangkit dah kita bawa habis. Ya, dalam rumah pula semayang masuk bilik air tak pakai selipar, anak kecil kencing kat situ lah, kan ambil semayang habis dah kena. Lepas tu jenjit-jenjit, dia pakai mazhab tenjit kata saja ibu pun kau. Betul naik atas tengah semayang, usalli semayang, aku semayang tak berkesan lah pasal KPK dah out, belum masuk lagi tasawuf jalan dalam ni kan. Sebab kena jaga PK ni. Allah.
berjaga, terutama orang rumah perempuan. Dia bertanggungjawab menyiapkan makanan apa semua, basuhan baju untuk suami dia. Kalau dia tak mengaji fiqh, dia buat tu jadi hukum dia apa? Khianat, tuan-tuan. Dia buat tak uji fiqh, dia pakai buat. Laki bedal, rupanya semua dah hukum mutan najis banyak. Dan laki punya perut penggelap, aku ni sembahyang main malas gitu. Rupa kat dapur tu silat ijaz, mentol dia terbakau. Ajak pergi kuliah, tak nak pergi kuliah kan. Tu laki pergi kuliah menghadap kitab. Ya, rumah dia di kuliah lain, senior Toshiba. Jadi dia sudah ada ikhtilaf. Lain mazhab dia bawa. Itu masalah dia. Ya, kena didik betul-betul ni. Habis tu bab suci ni rumit sikit, kena jaga tu. Ni suci zahir ni, dia masuk suci dalam lagi. Dalam lagi rumit kan. Tapi jalan semua ada jalan keluar. Fiqh dah tu, ikut je lah kan. Habis suci daripada hadas besar dan kecil, dan suci daripada najis. Tapi najis dia kait yang tiada ni panggil qaidul li ikhraj. Kait nak mengeluarkan najis yang dimaaf. Ya, suci daripada najis yang tidak dimaaf pada badan. Dia ada yang najis tapi dimaaf. Najis tetap najis tapi dia dimaafkan untuk dia bawa dalam sembahyang. Contoh sedikit darah. Darah sedikit, kata sikit lagi yang kena kat baju kita. Hukum dia pernah najis, tapi syarak luluskan boleh sembahyang, tak masalah. Ya, bila kata boleh sembahyang tidak bermakna najis itu berubah. Dia dah boleh sembahyang, najis itu jadi suci. Tak, dia tetap najis, cuma dimaafkan saja. Ya, semua dimaafkan. Jadi maksud najis yang tak boleh buat sembahyang, najis tempat dikait yang tidak dimaafkan. Jadi maka nak jaga mana? Pada badan kita ni pastikan jangan ada najis. Takutkan kita mandi kan, kita tak badan kita ada najis hukmi. Ya, kita mandi pakai air, kadang-kadang terpegang benda yang tak elok, najis kita pun tak basuh betul, tak pegang biar tu badan kita tak perasan. Najis pada zahir tak nampak pada hukum. Ya, ni kena jaga baiklah, kena tahu hukum ni. Dan pada pakaian, apa yang kita pakai tadi, jangan bersentuh, jangan menanggung dengan najis. Dia jangan menanggung ataupun bersentuh. Bersentuh tak boleh. Orang perempuan jaga ya, dapat kalau bini besar. Jenis gemuk kan. Bila dia pakai terkong, dia punya sejadah kecil kan. Dia turun, dia punya terkong terkembang. Habis tutup atas lantai. Lantai tempat orang lacak, tempat kotor, kadang-kadang ada anak-anak ada. Habis. Dia nak semayang, suruh dia pakai sejadah besar sikit. Kalau tidak bentangkan kain pelikat 3 gitu. Jadi biar dia turunkan, pastikan dia turun perubahan semayang tadi, dia punya terkong tu turun, jangan jejak ke belakang. Kadang-kadang dia tak perasan, dia turun sujud belakang belakang. Kadang-kadang dia tak perasan selipal di kat belakang, sejadah dia duduk atas selipal dia. Macam-macam, sebab kena pastikan betul. Biar ikhtiyat, cermat dalam ibadat. Ambil sejadah besar sikit. Ya. Ini terbalik, tu laki pakai sejadah besar, perempuan pakai sejadah kecil. Tu laki dia ringkas, dia kecil kan. Perempuan pasal-pasal terkong, bila dia turun kata kembang terkong kan. Kerana dia melekap kat lantai-lantai, atau pastikan kan dia tak perasan. Ibadat begitulah, tuan-tuan, kena jaga betul. Kemudian pada tempat semayang, apa maksud tempat semayang? Maksud tempat semayang yang kena anggota kita dan pakaian kita. Itu mana tempat semayang. Bukan sejadah keseluruhan tak. Kita semayang, tengah-tengah sejadah tu ada titik cecak kan. Kita sujud tak kena, semua dia membetuli je, tak batal, sah semayang. Tapi jangan kaki kita masuk bawah sejadah, batal semayang. Lain pula. Titik cecak ada tengah-tengah sejadah, kita pun masuk kaki kita bawah sejadah, batal sembahyang. Sebab kita menanggung benda yang ada yes. Dia bagi makna tu. Kita menanggung sejadah tu ada najis. Tadi kalau kita tak tanggung atas, mana kita tak tanggung. Ya, kita duduk atas sejadah, kita tak menanggung sejadah tu walaupun ada najis. Maknanya jangan menanggung. Itu maksud dia apa? Benda dia katakan tempat ialah yang mana jejak anggota kita, tangan kita semua tempat sujud dan apa yang kita punya pakaian. Yang kena tempat tu pastikan tempat tu bersih suci pada syarak. Ya, tu. Di satu ketika dia orang khutbah sedap, berapi. Tiba-tiba tengok kat kabel cecak dia. Batal khutbah dan baru kena suci. Ya. Jadi kita WhatsApp kabel ni. Kadang tengah semayang, lepas semayang tengok kat mic ni kan ada cecak, jaga. Tapi kalau amplifier tengok dia ada 2.
Kalau dia ittisal, batal. Kalau dia munfasil, tak batal. Ittisal maknanya berhubung. Mana kalau infifai kecil kan, kita tarik, kita punya ni, dia ngikut. Itu makna dia berhubung. Lepas sembahyang kita tengok dia cocok banyak ada tu, sembahyang batal, sembahyang kena ulang balik. Tapi kalau infifai besar tu kan, kita tarik pun tak bergerak, itu dia terputus hubungan. Tak apa itu. Cuma jangan yang dekat kita tanggung je lah. Ya? Tu beza antara besar kecil dia menanggung atau tidak. Habis. Tu sekedar majlis fiqh kan buka, banyak lagi sangkutnya. Kena. Tu tanda nak dapat ilmu. Kan? Kalau jenis tak dapat ilmu, kau alah mengaji sama je. Sama mengaji lagi tak nak tahu tu. Buka balik banyak kita tak lulus lagi. Satu-satu kata bau sedap. Dia fiqh dia berdengar di masalah tu buka. Oh seronok. Kan? Oh soalan ni dapat. Oh soalan ni dapat. Yang ketiga, masuk waktu. Dia rajin sangat, ya. Belum masuk waktu dah sembahyang. Macam budak takut mak sukan mak dia kata sembahyang. Dah. Dia pukul 11 ni. Belum sembahyang apa pula zuhur pukul 11. Ya. Ada setengah pula terlajak. Ni bukan sopi betul, sopi gila babi. Entah sembahyang tak masuk waktu lagi. Bukan tuan tak tahu, Syekh. Wah, tinggi ke makam kau ni? So ngadap kiblat, mana-mana kita hadap pun tuan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Tu dia panggil gila. Menghadap nas Quran, masuk waktu nas Quran. Tuan suruh lah, ada baik dia. Bukan masalah, orang tak bincang Tuhan tahu tak tahu, tunggu tak cerita semua orang tahu. Tuan bincang Tuan suruh, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan diri kamu tu mana ngadap kiblat kita Masjidil Haram, mana Kaabah. Kalau semayang pula, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, semua semayang kewajipan yang berwaktu. Ya, Isra Mi'raj bulan kan 2 hari dia boleh turun. Ya, bawa semayang tu 1 hari awal waktu, hari kedua akhir waktu. Sahih Bukhari semua dalam kita hadis semua ni. Bermakna pastikan syarat. Bermakna kalau syarat ini tak ada, semayang tak sah. Ni syarat sah. Mana kalau semayang tak suci, tak sah semayang. Kalau semayang tak masuk waktu, tak sah semayang. Tak ada kiblat, tak sah semayang. Itu dia. Kita kena sekali tu. Tersinggah atau masjid dengan kawan-kawan semayang isyak. Masjid tu tak apa blackout, tak apa, tak tahu gelap. Tu pun ambil semayang semua. Lepas semayang nak balik, mihrab sana terbalik. Rupa semayang terbalik, semayang balik lah, tak sah ni. Ya, kita dah tahu apa sampai silap. Rupa tengok terbalik semayang, timur di barat ni. Habis tu. Jadi menghadap kiblat tadi apa? Masuk waktu dah menghadap kiblat ni, dia memada sekurang-kurang zan. Zan makna apa? Berat sangka. Berat sangka tu berlaku dengan apa? Dengan ijtihad. Jangan berat sangka dengan agak-agak, dia kena ada ijtihad. Ya. Masuk waktu kita pakai ijtihad yang biasa apa dia? Jam tu lah. Jam yang tuan pakai tu ijtihad tu. Itu bukan yakin. Kalau tuan-tuan nak tahu tu yakin tak yakin, asar biasanya tuan-tuan boleh tengok. Biasanya kadang asar dah masuk 15 minit dah. Jam kita belum masuk ni. Ya, saya pernah ukur tu. Ukur ambil kayu sekaki, tiba asar, tolak bayang zil semua kan. Tengok bayang tu dah pergi dekat 2 inci dah jauh lah. Mana dah masuk waktu confirm tu, masuk yakin. Tengok jam, 5 minit lagi atau 15 minit lagi. Bagaimana kalau ada semayang dia sah tak? Sah. Kita semayang kena masuk waktu, bukan kita semayang tengok jam. Tapi tengok jam membantu waktu. Tapi tak sampai yakin jam ni peringkat zan, maka boleh digunakan dalam fiqh, tak ada masalah. Tapi selama tidak nyata sah, salah. Kalau zam dia pula dia nak mati, dia nak mati, bateri nak kong, slow je. Dia tengok jam, dah ukur 1:30 dah ni, dah masuk zuhur dah kan, dia pun semayang. Tiba-tiba dia tengok matahari tak sedap ukur, jauh lagi tak masuk lagi. Jawab tak sah. La ibrata bizanni al-bainul khata'. Tidak sah zan bila nyata salah. Kalau tak nyata salah tak apa. Dia naik Bukit Jihad kat Mekah. Dia pusing-pusing dah tak nampak Kaabah. Dia pun istihad, belah sinilah. Dia pun semayang. Tengah-tengah jalan pun sana Kaabah. Hukum dia pun tak sah semayang dia. Kena semayang balik. Tapi kalau tak nyata sampai balik Malaysia, okey, tak ada masalah. Jangan zan tu di kemudian nampak yakin salah. Sebab tak boleh berpegang dengan zan yang nyata salah. Kalau tak nyata salah, okey, syarat luluskan lagi. Itu. Keenam, mana tu?
menghadap kiblat, iaitu Kaabah ataupun Baitullah di Mekah. Yang kelima, menutup aurat, menutup warna kulit untuk kita dengan Tuhan dia sembahyang ni. Ya, kita sembahyang kat rumah, kita pakai warna kulit, tak ada kain, kita ambil lumpur, kita tutup balut semua lumpur badan kita, sah sembahyang kan. Ya, tapi jangan buat kat masjid, cabut lagi orang ni toyol mana datang ni. Ya, warna kulit. Kalau kita sembahyang kadang-kadang kain tu jarang kan, nampak bayangan, warna kulit tu tertutup, tak nampak, sah sembahyang. Sembahyang seorang dalam rumah. Tapi jangan buat kat luar. Kat luar kan tengok nampak bayangan, orang lain macam takut orang tengok. Ya, jadi haram pula. Itu soal memandang lelaki perempuan, tajuk lain. Soal kita sembahyang, tajuk lain. Macam khunsa, macam apa, hamba kan, amah, hamba perempuan. Aurat dalam sembahyang ni antara pusat lutut je. Dia perempuan tapi dia hamba orang, masuk Islam, sembahyang, dia sembahyang dalam bilik, dia berkemban dia sembahyang, sah sembahyang ni. Tapi dalam pergi masjid, cabut lagi orang, tengok hantu tetik orang ni orang. Bongkau lagi. Habis tu atau aurat tak ada bagi-bagi. Aurat kita sama tak ada sembahyang, aurat sama lelaki perempuan, aurat tengah bekerja, aurat banyak aurat tu. Beza-beza tu. Yang sembahyang, maka perempuan jaga dagu ni. Ni golden triangle. Ya, sempadan muka wajib tutup kecuali muka dan tempat tangan. Muka kat mana sempadan? Muka ni. Man batut sya'ar, tempat tumbuh rambut, sini azakan, dagu ni. Dia ada sendi ni. Ya, atas kat tu aurat ni. Mana bawah ni dah tak boleh buka ni. Ini dia pakai telekong di lalu bawah ni. Tu buka dah ni. Kan tutup sebab kena pakai dagu, terik. Apa salah teriknya? Sikit-sikit terik je lah banyak-banyak now kan, menyentuh. Tak ada pasang dagu. Ada kan banyak dia jualkan terkong ni, dagu siap. Tutup sini. Terik kan lebih sikit entah apa. Ikhtiar. Kalau sini dia panggil daripada mahalut tahzib ni. Ini sepadan muka. Kita ambil benang, kita tarik sini sampai kemari. Sini turun kemari, turun ke bawah. Itu dia panggil al-wajh. Sebab kita perlu tahu muka. Wajib mengetahui sepadan muka. Sebab nak tahqiqkan sah basuhan muka. Kalau kita tak tahu sepadan muka, dah basuh muka, dah mana muka? Ya? Mana muka? Ni, itu hidung ni. Ni buat daya buruk, itu hidung ke muka. Bila muka ada sepadan dari sini sampai kemari. Sini bawa kemari, dalam pekas semua dah. Jadi kita basuh muka, dah yakin, oh dia pasal sah basuhan muka. Tangan ada sepadan kan, dan seterusnya lah. Aduh. Dan Kaabah ataupun Baitullah yang kena menutup aurat. Perempuan semua tutup seluruh badan dia kecuali muka dan tempat tangan saja dia boleh buka. Ya, itu. Dan kena mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Ya, rukun ialah dipanggil mahiyatus salah, diri sembahyang tu. Apa dia? 3. Niat dipanggil rukun qalbi. Qiyam, rukuk, sujud itu rukun fi'li. Dan bacaan Fatihah itu rukun qauli. Itu 3 tu dipanggil mahiyah, diri semayang. Itu panggil rukun. Ada pun syarat, dia bukan rukun, dia bukan diri semayang. Syarat tu duduk luar, menghadap kiblat, masuk waktu, dia bukan semayang. Tapi kena ada dia. Dia tak ada, tak sah semayang. Ada pun diri semayang tu panggil rukun. Ya, mahiyah dia. Mana kita tahu. Yang terbaik ini dia boleh macam i'rab nahu tu. Ni jadi fa'il, jadi maf'ul, jadi apa semua sifat ke, mausuf semua dia. Itu terbaik. Berdiri, kita tanya dia. Kan? Balikkan tanya orang rumah dia. Tanya anak kau, berdiri, kau sembahyang, berdiri ni apa hukum? Kalau bini pula dia pandai mengaji, berdiri yang mana? Dia kata, wah ni handal bini aku ni kan. Bini berdiri yang mana bang? Dia kata, berdiri ketika kita angkat takbir tu, tu boleh panggil rukun. Kita berdiri tu bukan rukun lagi, kita angkat, kita takbir Allah, qiyam tu dipanggil rukun. Tu rukun fi'li. Kemudian kita lapaskan Allah Akbar, itu rukun qauli. Kemudian kita masuk niat, itu rukun qalbi. Jadi di mana kata tertib? Sedangkan mula-mula semayang dan iktiran serentak 3 ni. Serentak 3 ni berlaku. Rukun qalbi, qauli, fi'li ada. Jadi kalau tanya mana tertib? Tak. Bila kata tertib dia panggil fil aksar. Pada kebanyakan, bukan semua rukun semayang tertib, kebanyakan. Qiyam, rukuk, sujud atau tertib lah. Tapi kalau nak tengok di mula dia serentak tu. Tapi kenapa dia kira niat? Sebab niat rukunun qawiyun. Rukun yang paling kuat niat. Sebab tu ulama kira niat yang pertama. Dia tak kira berdiri pertama. Sebab berdiri tak kuat. Kalau tak kuat, kalau tak boleh berdiri, syarat luluskan dulu. Duduk tak boleh duduk, boleh bagi yang boleh tukar. Ya. Takbiratul ihram tak boleh. Dia bawa masuk Islam, nak sebut Allah Akbar tak boleh. Sebut bahasa kelinci dengan apa semua boleh. Sah. Tak ada masalah. Ya. Niat, niat tak boleh. Niat tak boleh bertukar. Dia duduk, dia bahagian terkelip, niat mesti ada. Tak ada niat, tak sah ibadat. Itu maksud dia.
Betul. Ulama letakkan bilangan angka pertama tu niat tu dia ada wajah tanasub ni. Dia ada wajah kemunasabahan ni, ya. Tu habis tu. Dan kena mengetahui akan rukun sembahyang dan cara-caranya. Wallahu a'lam.